Bertemu kembali. Baiklah saudara, kita beralih ke sidang Dewan Rakyat. Dewan diberi maklum bahawa kerajaan komited pantau pelaksanaan projek di Sabah dan Sarawak. Dan selain itu, isu lambakan rumah tidak terjual mendapat perhatian serius Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama Syazwani Samsu di Parlimen. Silakan. Ya, Miza, kerajaan sentiasa komited memantau pelaksanaan projek di Sabah dan Sarawak menerusi kerjasama antara Pejabat Setiausaha Persekutuan kedua-dua negeri bersama Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Sabah dan Sarawak. Tujuannya memastikan projek pembangunan khususnya di kawasan luar bandar tidak terbengkalai. Di antara kaedah pemantauan yang telah digunakan pakai adalah melalui lautan projek, pemantauan projek, surat intervensi dan sesi urus bersama agensi persekutuan di negeri tersebut. Selain itu, pejabat setiausaha persekutuan juga terlibat dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Sabah MTPG dan dipengerusikan oleh Ketua Menteri Sabah dan juga MPTG Sarawak yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri Sarawak dan telah membantu memantau projek persekutuan terutamanya yang bermasalah. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Beaufort Datuk Seri Azizah Muhammad Dun. Baik saudara, selain itu Dewan hari ini turut dimaklumkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memandang serius isu kelembakan rumah tidak terjual hingga berlaku kelembapan pasaran hartanah yang menjejaskan ekosistem pemajuan perumahan dan rantaian ekonomi. Antara puncanya, penawaran perumahan tidak sepadan dengan permintaan, harga rumah tidak sepadan dengan pendapatan isi rumah, lokasi kurang menarik dan transaksi pembelian rumah sedia ada secara subsel. Berdasarkan laporan status pasaran hartanah oleh Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIK), bagi suku kedua tahun 2021 terdapat 31,112 unit rumah siap dibina tidak terjual yang bernilai 20.1 bilion ringgit. Bagi suku ketiga tahun 2021 terdapat 30,290 unit rumah siap dibina tidak terjual yang bernilai 19.75 bilion. Ini menunjukkan terdapat sedikit penurunan sebanyak 2.64% dalam bilangan unit dan 1.74% dalam nilai bagi suku tahun ketiga berbanding suku tahun kedua 2021. Inisiatif kerajaan ialah kempen pemilikan rumah HOC dengan pengecualian duti stem kepada pembeli rumah kediaman berharga antara RM300,000 hingga RM2.5 juta yang terhad kepada RM1 juta pertama daripada harga kediaman tersebut. Diskaun 10% turut disediakan pemaju berdaftar melalui Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia Rehdah, Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syarida dan Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak Syida. Kempen sejak Januari 2019 itu akan diteruskan sehingga 31 Disember depan. Datuk Seri Dr. Ismail menjawab pertanyaan Wakil Macang Datuk Azman Jazlani Yaakob. Saudara, selain itu, pelantikan Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri sebagai Setiausaha Kebudayaan bertujuan mengisi jawatan pegawai tugas-tugas khas yang disedia ada di Pejabat Menteri Luar. Manakala pelantikan Datuk Seri Izlan Yusof sebagai perunding kreatif kepada Menteri Luar pula tidak melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan. Itu penjelasan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berhubung rasional pelantikan kedua-dua individu terbabit dalam Kementerian Luar. Sebenarnya pada 3 November yang lalu, Kabinet telah meluluskan suatu dasar, suatu kertas yang dipanggil Focus in Continuity, a Framework for Malaysia's Foreign Policy in a Post-Pandemic World dengan izin, di mana kita
melakarkan dasar luar Malaysia, dan dasar-dasar itu yang fundamentalnya tetap kekal, tetapi ada beberapa pendekatan dan bidang baru, dan termasuklah bidang yang kita panggil sebagai cultural diplomacy atau diplomasi kebudayaan. Datuk Saifuddin menghargai kedua-dua anak seni tempatan tersebut atas kesediaan mereka berkhidmat untuk negara. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Lembah Pantai Ahmad Fahmi Fazil. Baik saudara, seperti biasa Dewan sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang nanti. Untuk perkembangan berita tengah hari seterusnya, kita kembali bersama Miza.